المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وليعلم آمين. جوازم المضارع قال والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. Baik, kita masuk kepada jawazimul mudhari, amal-amal yang menjazamkan fi'il mudhari. Jadi selepas kita bahaskan fi'il, dan fi'il terbahagi kepada 3, fi'il mudhi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Dan tiap satu itu ada hukum yang kita dah sebutkan. Fi'il madhi mabniyun daiman, sama ada yubna 'ala al-fathi ataupun yubna 'ala sukun ataupun yubna 'ala dhamm. Ada 3 keadaan. Jadi lil madhi thalathu halat. Bagi fi'il madhi itu ada 3 keadaan. Dibina 'ala sukun, yubna 'ala sukun idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharrik. Apabila berhubung dengan fi'il madhi ini dhamir dhamir rafa' mutaharrik seperti tu, fa'antu, fa'anta, fa'anti, fa'antuma, fa'antum dan seumpamanya, maka dibina di atas sukun. Tapi bila berhubung dengan wawul jamaah, darabu, fa'alu, nasaru, maka yubna 'ala apa? 'Ala dhamm, dibina di atas sukun. Dan yang ketiga, al-halatu tsalisah yubna 'ala al-fathi. Yani idza lam yattasil bihi dhamir raf'in mutaharrik wala wawul jamaah. Bila tak berhubung dengan wawul jamaah, tak berhubung dengan dhamir raf' mutaharrik, pada ketika itu fi'il madhi dibina di atas fathah. Dan fathah ada 2 kita sebut, sama ada fathah yang zahir ataupun fathah muqaddar. Fathah muqaddar pada fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf alif, sebab alif tak timbul harakat. Adapun fi'il mudhari' dibina pada 2 keadaan. Ketika berhubung dengan nun niswah dan ketika berhubung dengan nun taukid. Sama ada nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Antara 2 itulah bila berhubung dengan idza tasala bihi nun niswah yubna 'ala yubna 'ala sukun. Bila berhubung dengan nun taukid sakilah atau khafifah yubna 'ala fathi. Baik. Dan bila tak berhubung dengan nun taukid, tak berhubung dengan nun niswah, maka fi'il mudhari' di i'rab. Dia mu'rab. Fi'il amar pun kita sebut ada 3 keadaan. Mengikut fi'il mudhari' ketika jazam. Mengikut fi'il mudhari' ketika jazam. Ada keadaan dijazamkan yubna 'ala as-sukun, ada keadaan yubna 'ala hadfi harfil 'illah, dan ada satu keadaan yubna 'ala hadfi an-nun. Ada 3 keadaan fi'il mudhari'. Baik. Jadi fi'il mudhari', fi'il amar. Jadi fi'il amar, fi'il madhi settle, kita tak bincangkanlah. Sebab dia mabni. Yang kita nak bincangkan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' kita dah sebut dah dia tu marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazim, sehinggalah masuk amil nasab ataupun amil jazam. Jadi bila masuk amil nasab fi'il mudhari' jadi mansub, bila masuk amil jazam fi'il mudhari' jadi majzum. Jadi amil nasab kita dah sebut dah sebelum ni ada 10, seperti mana yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Dan kita sebut daripada 10 tu khilaf dah antara ulama Basrah dan antara ulama Kufah. Ini sedikit ulangan. Dan akan cuba belahankan sedikit, slowkan sedikit. Harap semua boleh faham dan kita baca nanti pun pelan-pelan sikit, dan masing-masing tengok baris sebagai latihan untuk membaca.
sebenarnya kita ni mengaji ni kena cari orang kita minta kita kata apa ni anda nak baca hantar tolong cek. Tapi ada macam tu. Baru kita tahu kita punya bacaan tu betul ataupun tidak. Kalau kita baca seorang-seorang kita betul semua. Macam baca tajwid ya. Kan? Dan mengaji tajwid dia seorang dia duk baca seorang tanpa dia tasmih kat orang lain. Memang dia betul. Dia paling betul sekali. Macam tu lah kita tengok. Ada boleh dua jalan ke, banyak jalan ke, kita tahu. Kena tu semua dengan latihan. Jadi balik kepada nawasib. Jadi nawasib ada 10. Kita kata di sini ada khilaf antara Basrah dan juga Kufah. Di sisi Basrah yang menasabkan hanyalah 4 sahaja. An, walan, wa idzan, wa kai. Adapun yang lain ni dia tak menasabkan pun. Tapi di sisi Kufah dia pun sama menasabkan. Tapi sebenarnya yang 6 yang berbaki yang menasabkan adalah an-mudmarah. An-mudmarah. Kita bahagikan kepada 2 daripada 10. Kita bagi kepada 2. Ma yansibu bi nafsihi, ma yansibu bi an-mudmaratan. Dengan diwasitah an. Jadi ada sebahagian huruf-huruf pada nawasib ni yang menasab, huruf tu menasabkan sendiri fi'il selepas dia, iaitu 4, iaitu an, lan, izan dan kan. Dan yang 6 yang berbaki menasabkan dengan wasitah an-mudmarah. Dan sini pula pecah 2. Sama ada an-mudmarah tu harus untuk kita sembunyikan ataupun harus untuk kita zahirkan ataupun memang wajib kita sembunyikan. Jadi yang harus untuk disembunyikan satu, lam kan. Adapun yang berbaki wajib kita sembunyikan. Boleh kan? Satu habis dah bab nawasib. Dan ada bab yang penting di situ adalah jawab 8 ataupun jawab 9. Jawab tolak dengan nafi. Nafi ada 1, tolak ada 8, semuanya 9. Yang tersebut nafi, nahi, amar, tahdid, batu arad, istifham, apa lagi? Tamanni, roja. Itu semua ada 9 tu. Satu disebut sebagai jawab 9 atau jawab 8. Alah khilaf lah. Dan ni kita nak masuk kepada amil jazam. Jadi kata musannif wal jawazimu samaniyata asyara. Amil jazam itu ada 18. Wahya lam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wa du'a, wala fin nahyi wa du'a. Sampai kat situ kita bagi dah. 6 ni kita tolak tepi. 6 ni menjazamkan satu fi'il. Dia terbagi kepada 2. Amil jazam ni terbagi kepada 2. Ada yang menjazamkan satu fa'il dan ada yang menjazamkan 2 fa'il. Sampai dekat fi nahyi wa du'a, 6 tu itu menjazamkan satu fa'il. Buat apa garisan ke apa macam mana lah. Dan yang berbaki selepas dia in, wama, waman, jatuh tu tak ada man bagi yang kitab merah tu. Dia ma, lepas tu mahma. Sebelum dia ada man. Ma, waman, wa mahma, wa ilma, wa ayyu, wa mata, wa aina, wa ayyana, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khasatan. Semua tu menjazamkan 2 fi'il. Menjazamkan 2 fi'il. Ini boleh. Ma yalzimu fi'lan wahidan wa ma yalzimu fi'lan. Satu bahagian menjazamkan fi'il, satu fi'il saja. Satu bahagian lagi menjazamkan dua fi'il. Fi'il yang pertama
fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Dan di sini lam walamma lam amri wa doa la di nahi hari ini insya-Allah nak masuk satu sebelah ni. Nak bincangkan sebelah ni dan sebelah ni kita akan masuk nanti. Ma yazimu fi'lan wahidan. Ada lam, ada lamma, ada alam, ada alama, ada lam amri wa doa, ada wala fi nahi wa doa. Lam dan juga lama ada satu sudut mereka sama, ada satu sudut berbeza. Itu nanti yang akan jelaskan. Baik. Lepas tu apa beza lam dengan alam dengan alama? Alam dengan alama asalnya lam dengan lama. Alam dengan alama asalnya lam dengan lama, cuma ditambah hamzah, disebut sebagai hamzatul takrir. Dia hamzah istifham, tapi tujuannya untuk takrir. Tujuannya untuk takrir. Tapi setengah ulama dia tak kira alam dengan alama. Tapi kenapa kat sini musannif rahimahullah kira alam dengan alama sebagai amil juga, sedangkan dia sama je dengan lama dengan lam, cuma ditambah hamzah. Jadi di situ Hashim jawab lah. Kita tengok kitab-kitab Hashim, dia tolong jawab. Boleh jadi kenapa dia kira juga dalam termasuk dalam 18, sepatutnya boleh kira 16. Sepatutnya kalau boleh kira 16, 18 tolak 2 16. Tolak hak ni doa dengan hak ni doa sama je. Nah, yang beza. Boleh jadi 14 je sepatutnya kira. Tapi ulama jawab dia kira juga asing sebab tengok pada rupa. Rupa ni tak sama dengan rupa ni. Jadi kira asing-asingnya. Hak ni kira satu, hak ni kira satu. Lama dengan alama, rupa tak sama. Kira satu, kira satu. Adapun yang ni lamul amri dengan doa, lam yang sama tapi rupa sama. Faham tak? Lamul amri wa doa, lam minahi wa doa. Contoh kita kata la mengkala la promozina. Ini lam nahi. Tapi doa la doa finna. Ini kita minta ke Allah Ta'ala yang dipanggil dalam doa. Sebab nak taat tuan. Asalnya lah ni lah yang sama tak sama. Tapi rupa dia sama, digabungkan satu. Tapi ni rupa tak sama. Sekejap kira satu. Itu bab kira dulu lah. Dan bahagian yang pertama ni kesemuanya huruf. Bahagian yang pertama iaitu ma yajzimu fi'lan wahidan, kesemuanya adalah huruf. Kesemuanya adalah huruf. Bahagian yang kedua nanti kita akan tengok. Itu ada dua, ada satu bahagian isim, ada satu bahagian huruf. Kita tengok dulu masuk dalam, sambil tuan akan terang. Wa aqulu, kata syarah Syaikhul rahimahullah, al-adawatu allati tajzimu al-fi'la al-mudari'a 18 jaziman, wa hadhihi al-adawatu
tanqasimu ila qismain. Dan adat-adat ni alat-alat yang menjazamkan fi'il mudhari' ini terbahagi kepada dua bahagian. Al-qismul awwal kullu wahidin minhu yalzimu fi'lan wahidan. Tiap-tiap satu daripadanya menjazamkan satu fi'il. Wal qismus tsani kullu wahidin minhu yalzimu fi'lan. Bahagian yang kedua, tiap-tiap satu daripadanya menjazamkan dua fi'il. Ammal qismul awwal, dia nak mula tafsirkan bahagian yang pertama. Ammal qismul awwal fasittatu ahrufin. Adapun bahagian yang pertama maka 6 huruf. 6 huruf. Wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'a wa la fin nahyi wad du'a wa kulluha hurufun bi ijma'in nuha. Semua ni lam wa lamma, alam wa alamma, wala fi amri, wala mul amri wa du'a, wala fihi wa du'a. Ini tidak ada khilaf antara ulama nahwu, semuanya huruf. Nanti ada beberapa kalimah yang ulama berkhilaf, adakah huruf, adakah isim. Baik. Kita masuk yang pertama. Adah yang pertama ataupun amil jazam yang pertama. Lam. Amma lam faharfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Faharfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ini sama. Lam dengan lamma, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ini pun sama. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ini bincangkan satu. Baik, apa maksud huruf nafi, huruf jazam, huruf qad? Masing-masing ada makna dia tu. Dia kata huruf nafi. Huruf nafi. Jadi lam, begitu juga lama, kaedah dia menafikan makna mudhari'. Dia huruf yang menafikan makna mudhari'. Itu satu. Lepas tu dinamakan harfu nafyin. Baik. Dinamakan juga harfu jazmin kerana lam dan juga lamma menjazamkan fi'il mudhari' selepasnya. Lam dan juga lamma menjazamkan fi'il mudhari' selepasnya. Dan dinamakan harfu qalbin, lam dan lamma ni sebab lam dan lamma qalb apa dia? Memang hati tu. Bolak-balik. Qad, dia ambil dia perkataan tu lah, berbolak-balik. Qalbun. Aqlibu safhah, anda menterbalikkan safhah ataupun Alkitab makhluk. Anda baca macam ni. Alkitab makhluk, kitab balik. So balikkan balik lah. Siapa yang macam ni ke, bagi makhluk balik ke hati. Suruh hati. Jadi hati itu dibagi nama sebab munasabah dengan kalimat itulah. Sini dia yataqallab, dia berbolak-balik, saat macam ni, saat macam ni, saat macam ni. Itu hati. Baik. Jadi dia dinamakan harfu qalbin sebab lam dan juga lamma bila masuk di dalam di atas fi'il mudhari', dia menterbalikkan makna mudhari' kepada makna madhi. Dia menterbalikkan makna fi'il mudhari', makna hal, makna sekarang. Dia menterbalikkan, dia jadikan maknanya makna madhi. Yaqra' asal dia baca. Lam yaqra' dia tak baca. Dia memberi makna dia zaman yang madhi, yang lepas.
ada terkadang huruf ni kalimat yang masuk di atas fi'il madhi tapi bagaimana mudhari'. Contoh idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Idza kuntum fi'il madhi tapi masuk idza, masuk dia fi'il maknanya akan datang, masuk dia mudhari'. Yani apabila idza aradtum qiyamas solat, ini bila kamu nak, maksud dia apabila kamu nak mendirikan solat, maka suruh duduk, basuh muka, basuh tangan, sapu rambut, basuh kaki. Tapi lam dengan lama ni dia menukarkan makna mudhari' kepada makna madhi. Sebab tu dia namakan harfu qalbin. Lama pun macam tu juga. Lama pun begitu juga. Orang tanya al-ustaz ja'a, kita kata lamma ja'a. Maknanya tak mai, belum mai lagi. Makna dia apa? Makna dia mati, lepas. Maka ada beza lah. Ada beza, anak akan sebut sedikit. Jadi antara persamaan dia dulu, dua-dua ni huruf. Lam dan lamma, kedua-duanya huruf. Baik, itu satu. Yang kedua, kedua-duanya khusus dengan fi'il mudhari'. Hanya tertentu dengan fi'il mudhari', lam dan juga lamma. Yang ketiga, kedua-dua ni menafikan. Dia menafikan makna fi'il mudhari'. Yang keempat, dia kedua-dua ni menjazamkan fi'il mudhari'. Yang kelima, kedua-dua ni lam dan lamma menukarkan makna mudhari' kepada makna madhi. Dan yang keenam, anda lupa. Yang keenam anda lupa. Anda ingat 5 huruf dan kedua-duanya tertentu dengan fi'il madhi. Mengapa ni? Menafikan, menjazamkan dan menukarkan makna mudhari' kepada makna madhi. Yang keenam anda tak ingat, dia ada 6 persamaan. Disebut dalam Hasyiah Abi Najjar. Dan antara perbezaan lam dan juga lamma, antara perbezaan lam dan juga lamma yang anda ingat, lamma tidak dimasuki amil syarat. Fi'il syarat ataupun syarat lah. Kita tak kata illamma, tapi kita kata illam tu'minu illam takul akul. Contoh, illam takul akul, kita ada ta'in kat depan tu. Illam takul akul, illam taf'al af'al. Jika kamu tak buat, aku buat. Tapi kita tak boleh kata illam ma taf'al af'al. Aku tak dekat macam tu, tak boleh. Lama tak masuk lawak syarat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lamma, lamma dia punya perbezaan lagi. Nafi lama, penafian itu berlaku sampailah ketika zaman seseorang itu bercakap. Sebab tu kita terjemahkan bila orang tanya ustaz, mai tak lagi? Kita kata lama. Kita terjemah apa? Belum sampai lagi. Nafi dia tak mai lagi daripada tadi sampai sekarang.
Sampai sekarang. Duk nafi tak sampai tu sampai sekarang. Maksudnya tak sampai lagi. Tengah duk nafi lagi tak sampai. Tapi kalau lam habis tak sampai. Apa tu? Lam ya'ti. Tak man. Ada ihtimal. Lam pun dia ada ihtimal. Sebab lam dia nafi. Nafi sama ada dia terputus nafi itu ataupun berterusan nafi dia. Nafi dekat lam sama ada Allah sebut apa? Lam yakun syai'an madhkur. Lam takun kan lam yakun. Lam yakun syai'an madhkura. Apa ayat sebelum ni? Kat pasal apa? Al-ata 'alal insan. Al-ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam. Jadi insan tu sebelum ni dia tak ada apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Dinafi madhi yang dulu. Maksudnya sebelum kita dilahirkan ni kita tak ada apa-apa. Tapi selepas kita dilahirkan ada, penafian tu dah berakhir. Berakhir dengan wujudnya kita. Dengan wujudnya manusia tu. Jadi penafian, tapi penafian tu munqati'. Dia terputus. Terputus dengan berlakunya sesuatu benda tu. Dan terkadang penafian tu berlaku berterusan. Dalam kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak zalim. Kita katalah kita guna lam. Jadi maknanya penafian Allah tu tidak zalim daripada dulu sampailah bila-bila. Sampailah bila-bila. Bukan kata zalim lepas tu zalim tak ada. Itu mustahil. Jadi lam dia ada sama ada munqati' ataupun berterusan. Cuma pada lama dia berterusan pada zaman seseorang tu bercakap, dia terus lagi menafikan. Dia terus lagi menafikan. Lepas tu kita lama belum lagi. Dan yang ketiga, nafi dengan lama. Nafi dengan lama, dia ada ihtimal akan berlaku. Dia nafi, tapi apa yang dia nafikan tu ada ihtimal akan berlaku. Mutawaqqa'ul husul. Kata yang diharap-harapkan jadi. Sebab tu kita cakap lamma ja'a. Ustaz main lagi. Sekali dia main kot, boleh jadi dia main. Ada ihtimal. Dia ada tawakkuk dia. Kalau guna lamma. Itu tiga perbezaan lam dengan lamma. Yang keempat masa. Berkaitan dengan masa. Masa sesuatu yang dinafikan tu dengan zaman sekarang, waktu zaman dia bercakap tu, mestilah tidak lama. Mestilah tidak lama. Tak nak bagi contoh tak ni contoh. Tak main contoh. Contoh kalau kita nak nafikan sesuatu, tapi sesuatu tu sesuatu yang lama, setahun lepas lagi. Jadi waktu tu kita guna lam. Tapi kalau kita nak nafikan baru sejam lepas, sesuatu tu yang kita nak nafikan suatu benda yang baru sejam lepas tadi, jadi kita boleh guna lama. Kita tak boleh guna lam. Kita tak boleh guna yang awal tadi. Kalau tahun lepas tu kita tak boleh guna lam. Sebab lama ni kena dia kena yang dinafikan dengan zaman kita bercakap tu, zaman hal dia tak lama. Topik dia wallahu alam. Semua nak tengok kita boleh. Kalau kita nak cakap sesuatu tu lam yakun Zaidun qabla al-'amil madi muqiman. Jadi beza satu dia contoh setahun. Setahun tu dah dikira lama. Empat perbezaan. Satu lagi manfi lam. Kata lam yakun, lam yakun dengan lam yakun. Dalam perkataan, dalam kalam kita tu, beza antara dua ni. Yang lama ni yang kita biasa. Tapi dengan syarat ada sesuatu yang
menunjukkan kepada apa yang selepas. Contoh perkataan Qara'tul Madinata walamma azab. Tapi kita tak sebut Qara'tul Madinata walam. Ini salah. Kecuali kerana darurah syair. Tapi yang ni bukan darurah syair pun boleh kita cakap macam ni. Tapi kena ada dalil lah. Dalil apa selepas ni? Apa maksud dia? Qara'tul Madinata walamma. Aku dah hampir-hampir dengan Madinah. Walamma. Jadi walamma adkhul. Tapi aku tak masuk. Aku dah dekat dah dengan Madinah, tapi aku belum masuk. Walamma adkhul. Walam adkhul aku tak masuk. Dia bagaimana? Telah tidak. Betul. Itu 5 perbezaan lam dan juga lamma. Mula-mula ni mungkin dah tak nampak lagi contoh 5 tu. Tapi yang pun boleh tengok dalam, kalau ada Hashim bin Najjar, boleh tengok dalam Hashim bin Najjar. Itu ada sebut, tengok berulang-ulang kali, insya-Allah lama-lama datang apa ni kefahaman tu. Kedua ada takrir. Permulaan kita baca pun bukanlah kita faham selalu. Ini dah ulang-ulang, makin lama makin faham. Contoh, tengok dalam kitab balik, wala fin nahi wa amma lam faharfu nafyin wa jazmin wa qalbin nahu qawlihi ta'ala lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Sebelum tu nak tanya, yakun tu jazam dengan apa? Bukhari. Yang sama dengan sukun. Sukun ada. Betul. Yakun. Dia sama dengan sukun. Itu anak sukun ni. Ketika isakinai berikat dino. Tapi ketika isakinai lam yakun asal dia. Asal sebelum masuk lam, asal dia yakun, masuk lam jadi jadi apa? Said Bukhari kan? Said Bukhari kan? Bukhari Muslim. Masuk lam jadi Yakun tak jaga yakun. Betul? Bawa mana waw? Azam bas. Apa azam ni? Saya apa? Saya ya. Yang itu betul. Bulan jadi azam no. Jazam dengan sukun. Lepas tu nama jadi yakun. Amin. Bertemu dua sukun. Lepas tu azam azam waw. Maksudnya azam waw sebab huruf ilham. Sebab huruf ilham. Huruf ilham ni nama huruf ilham, huruf sakit. Jadi kita buang yang sakit ni elok. Buang sakit. Jadi doktor sakit belah kanan potong belah kiri. Jadi tak kena lah tu.
Dia kena potong yang sakit. Ini potong yang sakit, jadi bawa jadi lam yakun. Betul diperbariskan tu sebab ditiqa'i sakinain. Ataupun ditafalus min tiqa'i sakinain. Lam yakunil ladzi nakafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mana kata apa nak ayat ni? Lam yakunil ladzina kafaru qala itu masuk bagian lama dah. Dan nak cerita pasal orang apa ni ahli kitab. Nak cerita pasal ahli kitab dan juga orang kafir musyrik. Yang mana lam yakun alladzina kafaru itu apa ni khabar yakun dekat munfakir. Sebab yakun merompakkan isim, menasabkan khabar. Munfakir itu dia punya khabar dia. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina. Yang ni tiadalah mereka tu, iaitu orang-orang yang kufur daripada ahli kitab dan juga orang-orang musyrik. Tiada mereka yang ni telah tidak lucut. Munfakir ni melucutkan daripada apa yang mereka buat, daripada sembahan berhala dan buat perkara-perkara yang lain lah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka bayyinah. Maksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kekal dalam keadaan kau yang sembah yang sembah berhala, yang buat munkar. Dan ada juga yang katanya Allah cerita baliklah mereka ni sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata apa ni nak beriman lah dan sebagainya. Tapi bila datang Nabi Rasulun yatlu alaihi suhufan mutahharah. Bayyinah di situ iaitu Rasul. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allah yaitu suhufan mutahharah. Rasul itu Nabi Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala yang membacakan kepada mereka Al-Quran. Datang kepada mereka. Lepas tu ayat selepas tu fiha kutubun qayyimah. Pada kitab-kitab tu ada hukum-hukum yang qayyimah, yang qaimah, yang apa nak terima macam mana. Dah terdapat hukum-hukum di dalam tu. Tapi wama yang selepas lagi daripada ayat tu, wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadilah mereka berpecah. Yang ni ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Mereka tak berpecah kecuali setelah datang bayyinah, satu bukti yang nyata kepada mereka. Itu Nabi Muhammad dibangkitkan ataupun dimasukkan dengan bayyinah itu adalah Al-Quran. Okay. Wa qawlihi subhanahu qul lam tu'minu. Qul katakanlah lam tu'minu. Yang ni kamu belum beriman. Ayat betul lah, lam tu'minu masuk dengan azab. Baik, ya masuk lama. Wa amma lamma fa harfun mislu lam fi nafi wal jazmi wal qalbi sama. Nahu qawlihi ta'ala lamma yadhuqu azab. Biasa azabi, sebab tu ba balik bawah. Ikutkan azab jadi maf'ulun bih. Jadi sebab dia balik bawah itu rosam
rosam dalam tulisan Al-Quran, dihazaf ya. Tapi baris ni pada bawah, ada alamat dah tu. Ada ya yang dihazafkan. Azabi. Kalau percakapan kita azabi, dalam Quran kita berhenti kat situ, azab. Lamma yadhuqul azab, yani mereka belum lagi merasai azab. Mereka akan rasa nanti. Mereka akan rasa. Mereka belum lagi merasai azab. Ini mereka akan rasa. Benda yang mutawaqqah al-husul. Semua satu nak sebutlah. Kalau biasa dengar orang sebut, kalau nak kata lam tapi maksudnya lama. Ustaz Ja'ah kata lama ya. Lama Ja'ah tadi nasi sebutlah silap. Dia masuk yang digoreng. Lama Ja'ah. Lama ya ni. Anak kata tak mai lagi. Belum datang lagi. Tapi nak guna lam, tapi dengan mana lama. Macam mana orang sebut? Lam? Lam ya'tiba. Orang Arab selalu sebut, sedang sebut. Mereka tak ada yang tak ada yang mengenal lama. Banyak orang mengenal lam ya'tiba. Mana tak main lagi. Yang ni sama dengan ni, datang. Maknanya sama. Ini lam ya'ti ila al-an. Sayati. Ini ihtimal ya'ti. Wa amma alam fahuwa lam. Yang ketiga, wa amma lam fahuwa lam. Maka alam itu adalah lam. Zidat alaihi hamzatut takrir, ditambahkan ke atasnya hamzah takrir. Ini dinamakan hamzah takrir, dinamakan hamzah takrir, hamzah istifham. Hamzah istifham. Alam. Hamzah ni hamzah istifham. Tujuan didatangkan hamzah istifham ni untuk takrir. Sebab istifham, nanti tak sampai kena balaghah. Dalam balaghah nanti ada istifham. Asal istifham apa dia? Talabul ilmi bi syai'in majhul. Kita tuntut sesuatu apa ni? Tuntut tahu dengan sesuatu yang kita tak tahu, yang tak diketahui. Talabul ilmi, kita tuntut ilmu dengan sesuatu yang dijahilkan. Tanya ni apa dia? Apakah ini? Ana tanya ni memang betul-betul istifham. Tapi kalau ana buat pertanyaan tapi bukan nak tahu sesuatu, tapi untuk tujuan lain, itu nanti yang kita bahaskan dalam balaghah. Bukan tujuan asal. Macam kita mengaji itu amar dengan nahi. Asal amar apa dia? Suruhan daripada orang yang di atas pada orang yang di bawah. Itu dinamakan betul-betul makna amar. Tapi kalau tujuan suruh tapi bukan dengan makna yang disebut tadi, maka dia dah keluar daripada had dia. Terkeluar daripada asal amar. Waktu tu adalah nuktah balaghiyah. Sama ada nak tahdid ke ataupun iltimas, taubih. Tengok apa ni Suyuti duk main. Kata muskilah am. Kata al-am dayin waqt wal mal. Semua ayat Isra wa Nam. Jadi itu kan nak celah dia. Tak apa, main. Macam kita agak main sampai pagi esok baru main. Itu nak jaga nak apa tu? Perli. Nak perli ataupun nak taubih dia. Macam kami duk sebut lah. Memang nak beli kursi dekat atas. Lebih kurang macam tu lah. Tapi nak gurau. Tapi lebih kurang itu digunakan untuk beli, tapi kadang setengah orang guna untuk bergurau. Jadi kat situ ada balaghah dia. Balaghah dia apa balaghah? Apa ilmu balaghah? Sebab kita balaghah nak sampai. Maksudnya percakapan kita tu lebih sampai pada dia. Kalau kita cakap percakapan biasa, mungkin tak rasa sangat dalam hati dia. Tapi bila kita guna usul balaghah, dia sampai dalam hati dia.
Mana lagi contoh lah. Ya dah, contoh lagi. Macam orang tu banyak main, kata orang tak apa main, hantarkan main sini memang nak main. Contohlah. Jadi dia pun ada lebih terasa dalam diri dia. Dia agak kasar sikit lah. Ni semua tu kata nak lebih terkesan auqaf fi nafs, lebih memberi kesan pada diri. Jadi sama jugalah sini istifham. Asal istifham ni kita tuntut sesuatu yang kita tak tahu. Talabul ilmi bi syai'in majhul, tuntutkan pengetahuan tentang sesuatu yang tak diketahui. Tapi kat sini bukan nak tuntut sesuatu, ada tujuan lain, gharad yang lain. Itu takrir. Itu takrir. Takrir ni apa? Hamlul khitab ada al-i'tiraf. Ada sebut dalam tu. Takrir. Takrir. Hamlul khitab ada i'tiraf. Bisyai'in ka bil-amri istaqarra indahu subuhuhu wa adamuhu. Ini maksud takrir. Apa takrir? Kita menekan, kita tekan. Faham tak? Tekan mukhatab, tekan orang yang kita bercakap dengan dia untuk mengaku. Hamdul mukhatab ada i'tiraf. Kita tekan macam paksa dia juga. Dia tak ada paksa. Dia faham nak sebut tekan? Dia faham tak? Betul. Maksudnya anda tekan orang yang nak cakap dengan dia ni, macam polis dia tekan kita, nak paksa kita untuk mengaku sesuatu. Lebih kuranglah. Jadi hamdul mukhatab, tekan orang lawan bicara atas mengaku dengan sesuatu perkara yang sesuatu perkara tu di sisi orang tersebut dia mustaqil, maknanya dah tetap dah di sisi dia. Sama dia tahu dah sama ada benda tu sabit ataupun tidak. Orang tu tahu dah, cuma kita tanya lagi, nak tekan lagi, nak suruh dia mengaku sendiri. Contoh Allah sebut alam nashrah laka sadrak. Allah sebut dalam Quran alam nashrah laka sadrak. Allah tanya Nabi, adakah tidak? Adakah tidak? Apa ni? Adakah tidak kan? Apa ni? Bukan. Adakah tidak? Sebenarnya terima. Bukankah? Adakah tidak boleh juga ataupun bukankah? Bukankah kami telah melapangkan dada kamu? Jadi jawab dia, mengaku lah. Ya, betul. Apa ni? Syarahta sadrana sudurana. Contoh. Jadi kita nak hamdul mukhatab untuk i'tiraf, untuk mengaku. Itu tujuan dia. Dan sebab tu kata lam dan alam dan alama benda yang sama, cuma ditambah hamzah istifham. Semua ditambah hamzah istifham. Dan hamzah istifham tu tujuannya untuk takrir. Banyak lagi istifham yang bukan tujuan nak tanya, tujuannya bukan tujuan asal. Bukan tujuan asal istifham. Contoh al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ma tu bukan nak tanya apa, tapi nak tafkhim, nak besarkan perkara tersebut. Nak kata benda yang tanya ni benda yang besar berkenaan dengan hari kiamat. Macam kita lah, kita sebut sesuatu, katalah pemimpin seorang ni ataupun satu ilmu, katalah satu ilmu mantik, contoh al-mantik. Mal mantik. Lepas tu tanya apa tu mantik, dia tanya lagi apa itu mantik. Jadi dia macam perbesarkan bagi orang tu. Maknanya benda yang dia nak sebut ni satu ilmu yang apa ni, kita kata ilmu yang apa?
Satu ilmu yang penting lah. Satu ilmu yang penting. Ilmu penting ni adalah ilmu yang sekian-sekian. Nak jaga pemikiran kita daripada tersilap. Semua sekian-sekian. Lepas tu kita tahu ilmu ni ilmu yang penting. Jadi dia nak besarkan perkara tu, dia buat pertanyaan dengan mengulang-ulang sesuatu tu. Selalunya dalam berpidato, dalam nak bagi kesan kat orang macam tu lah. Tengok jenis-jenis yang pandai cakap, tapi banyak yang menipu lah. Tengok ahli politik lah. Kau ni boleh tengok bekas PM dulu ke, bukan bekas PM dulu, bekas tengoklah Anwar cakap ke, jenis cakap dia style berpidato ni. Dia akan ulang-ulang cakapan. Dia akan buat pertanyaan. Tengok apa nak ni tuan-tuan? Hari dia ulang-ulang balik. Jadi kita hak ngaji ni kita tahu itu cakapan dia. Kita tahu dah orang ni, macam mana. Dia ni orang ni latar belakang dia sekian ni kita tahu dia ni. Cara cakap dia, bentuk dia macam mana. Itu semua. Cuma kita kadang-kadang ada kita tahu tapi bukan dalam mengaji. Tapi ni kita mengaji. Kat balaghah tu kita boleh nampak lagi benda macam tu. Ini masing-masing ada cara dah. Tengok pemimpin ni, tak nak bagi kita pemimpin Malaysia sendiri lah. Macam Mahathir, ada cara cakap dia. Mahathir dia style dia slow sikit tapi dia ada kesan. Dia ada kesan. Macam Anwar tu jenis semangat sikit. Dia ketuk semua. Jadi orang semua naik. Kakak-kakak sorak dia makin naik. Selalunya pemimpin nak tasjek lah macam tu lah. Dia kena ada cara masing-masing lah. Ustaz Fadlina dia ada cara sendiri, style slow naik. Orang makin lama dia makin naik sikit. Dia masing-masing cara-cara masing-masing. Tapi satu cara cakap, satu lagi haibah diri yang yang bercakap tu sendiri. Itu pun ni juga macam Tok Guru Aziz. Dia ada diri dia sendiri memberi kesan dalam percakapan, ditambah dengan cara percakapan. Semua tu ada beri kesan kepada audien. Itu dalam benda ilmiah ni kadang-kadang orang akan serang peribadi. Bila berlaku serangan peribadi, jadi sedikit sebanyak benda tu mengganggu keyakinan audien untuk mempercayai percakapan orang yang bercakap. Dia akan inilah. Tapi kalau orang yang ada ilmu, dia akan tengok isi-isi apa yang dicakapkan tu. Ini macam mana. Jadi Al-Quran pun banyak kebanyakan istifham dalam Al-Quran bukan di atas maknanya yang asli, yang asal. Ada tujuan-tujuan yang tertentu. Yang macam ni alam nasyrah laka sadrak. Wa amma alamma fahuwa lamma. Sama ada juga. Wa amma alamma fahuwa lamma zidat alaihi al-hamzah nau alamma unzil ilaih. Adakah tidak? Bukankah tidak? Contohnya anak dah ngajak dah terang banyak kali dah. Lepas tu tok tanya lagi. Jadi anak nak bagi dia takrir, alam asyrah ilaika hazal fasl. Contoh. Suti tu tak faham, mai tanya apa, buat tak faham, tak macam contoh macam anak tak syarah lagi. Dia nak kata alam asyrah ilaika. Jadi dia kena mengaku lah. Pada syarah tak. Tu dia apa? Apa ni? Nanti lah. Dia beli apa? Dia beli sesuatu dengan harga yang macam anak tak tulis dalam buku. Jadi anak sebut alam aktum di WhatsApp. Contohlah. Dia kena mengaku ke nanti. Tapi Maggi tak cukup 40. Habis tu kan cuti lah, tak terus hati. Siapa yang makan tak bayar itu kena bayar. Baik. Okey, dua lagi.
Wa amma lam faqad dzakara al-mu'allifu annaha takunu lil amri wa du'a. Adapun lam maka telah menyebut oleh muallif bahwasanya lam itu adalah ia untuk amar, untuk suruh dan juga doa. Dia suruh juga. Guna lam tu lam suruh tapi makna dia doa, permintaan. Iaitu permintaan itu apabila permintaan tu daripada orang yang bawah kepada orang yang atas dinamakan doa. Adapun kalau permintaan tolak tuntutan daripada orang di atas kepada orang yang di bawah dinamakan sebagai amal. Wa kullu minal amri wa du'a yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban jaziman. Dan tiap-tiap daripada amal dan juga doa dimaksudkan dengannya yuqsadu bihi, dimaksudkan dengannya menuntut hasilkan sesuatu sebagai tuntutan yang yang putus, yang menjazam. Baik, apa beza antara amar dan juga doa? Jadi beza dia, wal farqu bainahuma anna al-amra yakunu min al-a'la lil adna. Beza antara amar dan doa. Amar adalah yakunu, adalah ia daripada yang atas kepada yang bawah. Kama fil hadis falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Kita tengok sini ada satu benda nak tangkap. Falyakul khairan aw liyasmut. Ni lam dia. Fal yakun khairan aw liyasmut. Dia berbaris bawah. Kecuali bila datang sebelumnya ada huruf fa, ada huruf waw, maka ketika itu tak diperbariskan. Kalau ini fal, tak ada fal yakun khairan aw liyasmut. Nama pun boleh awil yas. Jadi kalau sebelum tu ada waw, sebelum tu ada fa, maka tak diperbariskan lam tersebut. Wa amma du'a fa yakunu min al-adna lil a'la. Jadi doa daripada yang di bawah kepada yang di atas. Jadi kita dengan mak ayah kita dengan guru, kita dengan ayah ibu, maka itu dinamakan sebagai doa lah, yang bawah kepada yang di atas. Kalau mak kita suruh kita, ayah suruh kita, itu dinamakan amar. Itu yang a'la kepada adna. Sama-sama dinamakan iltimas. Sama pangkat dinamakan sebagai iltimas. Jadi fi'il mudhari' asalnya bukan menunjukkan ala talab. Fi'il mudhari' menunjukkan ala hal. Sekarang ni lah perbuatan menunjukkan tanda hadas sekarang berlaku ataupun akan datang. Tapi dia menunjukkan kepada tuntutan sesuatu bila masuk lam. Liyaf'al, linadhhab. Maknanya jom kita pergi. Hayya nadhhab. Ajak pergi ke? Linadhhab. Ataupun linas'al. Ini hendaklah kita tanya. Selalunya terjemah hendaklah. Liyaqdi alaina rabbuk. Nahu qawlihi ta'ala liyaqdi alaina rabbuk. Tanya yaqdi masuk lam, liyaqdi alaina rabbuk. Wa amma la, adapun la faqad dzakara al-muallifu annaha ta'ti lin-nahi wa du'a. Datang bagi makna nahi dan juga doa. Lam, la bagi nahi dan juga doa. Apa beza? Kita tengok beza dia. Apa makna nahi dan juga apa beza doa. Wa kullu minhuma yuqsadu bihi talabul kaf 'anil fi'li wa tarkihi. Dan tiap-tiap daripada nahi dan juga doa dikosadkan dengannya, daripada tiap-tiap tu tuntutkan kaf. Kaf ni tahan. Kafa yakufu. Tahan daripada buat, dan tahan dan tinggalkannya. Tahan daripada buat dan tinggalkan perbuatan tersebut. Beza dia, wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la lil adna.
Contohnya la takhaf. La takhaf, jangan kamu takut. Ini pun sama tadi, asalnya takhafu masuk la, jadi la takhaf. Jadi ada apa ni? Kat situ ada dua huruf mati. Alif dengan kha. Alif dengan kha. Jadi dibuang alif sebab huruf illah. La takhaf. Wa nahwu la taqulu ra'ina. Yang tadi majzum dengan hazaf dengan sukun. Yang ni apa ni, la taqulu ra'ina majzum dengan hazaf nun. Li'annahu minal af'ali khamsah. Wa nahwu la taghlu fi dinikum. Sama juga hazaf nun. Wa amma ad-du'a fayakunu minal adna lil a'la. Nahwu rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, janganlah kamu ambil salah, ambil kira kan kami apa yang kami lupa, yang kami tak tahu apa semua. Rabbana la tu'akhidna. Ini nak ta'adduban, dinamakan sebagai doa ta'adduban. Ini kita belajar adab lah. Kita belajar adab, kita sebut perkataan macam itulah. Kita nak suruh orang yang lebih tua, nak suruh orang yang lebih besar, dan kita kata tolong. Kita guna perkataan tolong. Jadi itu sebagai adab. Wa qauluhu jalla sya'nuhu wala tahmil alaina isra. Wala tahmil alaina isra. Habis kisim yang pertama. Wa amal qismu tsani wa huwa ma yajzimu fi'laini wa yusamma awwaluhuma fi'la syarti wa thanihima jawab syarti wa jazaahu fa huwa ala arba'ati anwa'. Ada bahagi, ada empat bagai lah. Empat bagai ni sebab ada dua huruf. Ada beberapa kalimat yang huruf bil ittifaq, ada isim bil ittifaq. Lepas tu ada satu kalimat khilaf, adakah isim dengan huruf tapi yang asalnya isim, dan ada satu kalimat khilaf, adakah isim dengan huruf yang asalnya huruf. Itu nanti kita akan masuk. Ada pertanyaan? Lam dengan bersamaan, lam dengan lamma. Bersamaan lam dengan lamma, kedua-duanya huruf. Dan yang kedua-duanya khusus ataupun tertentu dengan fi'il mudhari'. Yang ketiga, kedua-duanya menafikan makna fi'il mudhari', menafikan makna bagi fi'il mudhari'. Dan yang keempat, kedua-duanya menjazamkan fi'il mudhari'. Yang kelima, kedua-duanya menukarkan makna mudhari' kepada makna madhi. Yang keenam, anda tak ingat, nanti anda rujuk balik, anda akan sebut pengajian yang akan datang. Itu persamaan antara lamma dan juga lam. Lamma dan juga lam. Jadi itu 18 lah. 18 baru ambil 6. Maksudnya ada berapa lagi? Ada 12 lagi. Tapi cuba ni tengok. Wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa alamma wa alam wa alamma. Enggak pakai kemah. Walamul amri wa du'a wala fin nahi wa du'a. 6. Wa in, 7. Wa man jatuh tu 8. Wa ma 9. Wa mahma 10. Wa idma 11. Wa ayyu 12. Wa mata 13.
wa aina 14, wa ayyana 15, wa anna 16, wa haitsuma 17, wa kaifama 18, wa idza fi syi'ri khassatan 19. Sampai dapat 19. Apa cara ini kan? Tugas apa cari? Siapa 19? Satu lagi di bab mansubat. Apa ni? Wal mansubatu khamsata asyara. Apa dia? Yang pertama maf'ul bih, masdar, zarful zaman, zarful makan, hal, tamyiz, lepas tu istisna, semula, munada, maf'ul bil ajli, maf'ul ma'ah, isim, isna, khabar kana, isim inna, juga tawabi'. Tawabi' itu dikira sebagai satu. Mana satu ni? Mudah. Main. Mana tu ni? Cari ya. Kamu cari. Jauh. Allah alam. Ada soalan lain? Soal? Waliyaku malam awaliyas ada proses pengajar kalau didahulukan ada huruf lain sebelumnya, fa ataupun waw, waktu tu kita matikan lam ni. Kalau tak ada apa-apa, kita letak baris bawah, table baris bawah. Lam tu i'rab dan satu-satu lah. Macam kita i'rab fa'il ni juga. Darabtu. Lepas tu kita nak i'rab, kita akan sebut dulu daraba fi'lun madin mabniyun ala sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Lepas tu atta pada dhamir muttasilun mabniyun ala dhamm, semua tu satu-satu. Allahu a'lam. Kita tutup majlis. Lepas tu kita ada soal al-mulk. Subhanakallahumma wa bihamdika.